Ada 3 bahagian beluran mahukan jawapan. Pertama, tentang status terkini Eskom. Saya jelaskan bahawa sejak Eskom dah masuk tahun ke-10. Saya memfungsikan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Sempadan pada awal Oktober. Laporan tentang status semasa diistilahkan sebagai selamat dan terkawal. Fokus utama Eskom adalah nak kekang sebarang potensi ancaman kedua, pencerobohan anasir asing dan penyusupan militan. Eskom juga tujuannya nak bantu pasukan keselamatan dan agensi penguatkuasa menangani elemen jenayah rentas sempadan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin. Adanya Eskom membolehkan ke semua agensi kerajaan ini bertindak secara bersepadu dan tersusun. Apa mekanismenya? Dilakukan operasi sepanjang masa dengan pelbagai istilah. Ops sanggah, ops gasak laut dan darat, ops bersepadu khas. Ini membabitkan penyelarasan dalam menjalankan operasi, terutama Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritime di zon ini. Ada juga pemeriksaan darat dan laut. Kita panggil road checkpoint dan juga sea checkpoint. Dan hasilnya, untuk makluman yang berhormat, saya ambil data Januari saja. Ogos sahaja. 1 Januari hingga 31 Ogos. Eskom berjaya membuat 1.7 juta pemeriksaan fizikal ke atas orang, kenderaan dan bot. Dari jumlah itu, yang berhormat, 414 orang ditahan, 139 kenderaan serta bot dirampas, ada juga seramai 191 parti diusir. Ada juga data tentang nilai rampasan dan sebagainya. Komponen yang penting dalam soalan yang berhormat adalah tentang keupayaan aset. Yang berhormat sedia maklum bahawa untuk Eskom beroperasi dengan lebih cekap dan berkesan, meningkatkan keupayaan aset adalah segala-galanya. Buat masa sekarang, keupayaan radar. Kita punya sejumlah radar yang sekarang sedang beroperasi, tapi aset tambahan yang bersifat taktikal dan teknologi tinggi ini yang telah diberi kelulusan di bawah RP2 Rancangan Malaysia ke-11 adalah membabitkan sistem radar pengawasan laut, singkatannya SWASLA. Komponen kedua adalah floating boat di Sungai Aji Kuning di Pulau Sebatik dan 30 unit rigid hull inflatable boat, yang ini bot laju. Ini di bawah rolling plan keempat telah pun diberikan lampu hijau. Yang ketiga adalah pembinaan pos-pos kawalan. Sekarang ada 46. Jadi kita tingkatkan lagi, terutama di sepanjang pesisir pantai di kawasan Manalunan, Kinabatangan dan Kuala Maruap, Lahad Datu. Ini di bawah RP2. Jadi secara keseluruhannya 3 komponen dalam soalan asal yang berhormat. Reaksi saya begitu. Terima kasih. Saya jemput beluran. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Pengujudan Eskom merupakan sesuatu yang amat berharga bagi Sabah dari sudut keselamatan perairan, dan kita harapkan agar Kerajaan Persekutuan akan terus menyalurkan peruntukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan Eskom ini untuk negeri Sabah sepanjang waktu. Dan tetap kerana kita melihat, Tan Sri, daripada siaran akhbar Yang Mohd Menteri sendiri sedikit baru-baru ini, terdapat 40 kes ancaman penculikan yang berjadi tumpaskan di perairan Sabah ini. Maknanya kita Sabah masih terdedah dan sentiasa terdedah kepada ancaman lanun, penculikan, penyeludupan manusia, penyeludupan barang daripada Sabah ke negeri jiran. Jadi kita harapkan agar usaha ini akan terus diambil oleh kerajaan, dan saya harap agar kementerian di bawah kepimpinan Yang Hormat akan terus memberi prioriti terhadap keselamatan perairan di negeri Sabah. Itu statement dan bukan soalan. Masih. Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih, Beluran. Saya boleh faham kerana Beluran
ikut termasuk dalam kawasan ini. Untuk makluman yang berhormat, ancaman penculikan ada, tapi rekod menunjukkan sejak 15 Januari tahun 2020 sehingga sekarang ini, kidnap for ransom itu kosong. Saya fikir ini satu rekod yang sangat signifikan. Hal itu kerana Eskom pertama rondaan, kedua dia juga ada kapal yang dipanggil mothership, dan rondaan helikopter dan sebagainya, omnipresent. Itu antara perkara yang dianggap melonjakkan prestasi dan meminimalkan ancaman keselamatan. Perkara kedua ialah aspek kebajikan 189 anggota Eskom. Kebetulan Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini dalam jelajah kenali Borneo memilih untuk lawatan ke Eskom juga. Dan sebelum itu Perdana Menteri telah memperuntukkan 40 juta ringgit. Ini untuk kebajikan anggota Eskom. Jadi KDN telah melakukan perolehan 60 unit apartmen betul-betul di Lahad Datu, sea view lagi, kerana nilai hartanah di Lahad Datu lepas 10 tahun keadaan kembali aman, harganya tinggi. Tapi dengan kelulusan yang diberi, kita telah pun melakukan perolehan. Jadi aspek kebajikan keluarga anggota juga sangat dititik beratkan, kerana ini membolehkan suasana kerja yang lebih kondusif. Hal yang perlu saya sentuh untuk makluman yang berhormat juga adalah bermula 17 Oktober baru ni, kita juga telah mengubah daripada perintah berkurung kepada perintah kawalan pergerakan. Pertimbangannya kenapa? Kawasan Eskom ni punya potensi besar dari segi pelancongan. Dan rekod di tangan saya menyaksikan kedatangan pelancong dari Eropah dan China terutamanya semakin menunjukkan trend meningkat. Jadi dengan perubahan istilah, walaupun elemennya masih sama, kita tak sebut perintah berkurung tapi kawalan pergerakan. Kita harap pelancong-pelancong ASEAN, pelancong dari negara China, dari Asia Timur, dari United Kingdom, dari Kesatuan Eropah, ini menunjukkan prestasi trend yang sangat memperangsangkan. Ini saya fikir sangat positif dalam terhadap pembangunan ekonomi di S-Zone secara khasnya dan Sabah amnya. Terima kasih. Saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan yang Menteri, soalan mengenai ancaman keselamatan sepadan, bukan Eskom lah. Selain ancaman keselamatan sepadan di pantai timur Sabah, kita juga tidak boleh mengambil mudah sebarang kelemahan di Selat Melaka, iaitu di perairan Negeri Sembilan dan Melaka. Jika kawalan penguatkuasa di Selat Melaka berada pada tahap yang tidak sepatutnya, kita bimbang keadaan tersebut akan membuka peluang kepada ancaman jenayah, rentas sempadan yang dilihat semakin kompleks. Sehubungan itu, saya ingin mengetahui sejauh manakah keupayaan aset kita untuk mengawasi perairan Selat Melaka yang mampu direntasi penjelupan dalam tempoh 15 hingga 20 minit saja daripada Pulau Rupat, Sumatera, Indonesia. Terima kasih Tan Sri Yang. Sila Menteri. Terima kasih terhadap soalan tambahan. Yang berhormat Tan Sri, kawasan maritime negara kita itu luasnya 590,000 kilometer persegi, bersempadan dengan banyak negara jiran. Kalau di Selat Melaka, itu sempadannya bermula dari Singapura ke bawah, kemudian menuju ke Sumatera di atas. Jadi aspek kawalan keselamatan maritime ini, kawalan sempadan laut ini, tugas hakiki itu selain daripada tentera laut di bawah MINDEF adalah Angkatan Penguatkuasa Maritime Malaysia, APMM. Jadi rondaannya adalah 24/7 dan mereka punya semua keupayaan aset, kapal, drone, radar. Jadi daripada situ sebarang potensi ancaman bolosnya sempadan negara, sama ada dalam bentuk penyeludupan senjata, minyak masak, diesel ataupun senjata api, pendatang asing, kontraban, rokok tanpa cukai, ini semuanya itu hampir setiap bulan saya menerima aduan pencapaian, sama ada pemeriksaan fizikal ataupun rampasan. Ya, dan umumnya saya boleh simpulkan bahawa negara mempunyai keupayaan yang meyakinkan
dalam memastikan keselamatan sempadan negara itu berada pada tahap yang terjamin dan ini mampu untuk memberikan kelegaan kepada rakyat. Terima kasih. Tan Sri Speaker, boleh tambah satu soalan? Minta maaf,